عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إخوة tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat yang dikasihi, bertemu kita dalam kuliah bulanan kita, ya, kuliah membaca kitab Riyadhus Salihin karangan Imam An-Nawawi rahimahullah. Dan tuan-tuan dan puan-puan, untuk kuliah kita yang kesekian kalinya, sebelum kita sebelum kedatangan bulan Ramadan, tidak berapa lama lagi, ya, tinggal beberapa hari sahaja lagi insya-Allah. Dan tuan-tuan dan puan-puan, pada malam ini kita akan sambung dan kita akan baca hadis yang berikutnya, hadis yang ke-7, ya, sambungan daripada kuliah bulan lepas. Ya, malam ni kita akan baca hadis yang ke-7. Dia sedikit panjang, ya, tetapi walau macam mana pun kita, ya,
kita cuba membacanya dan sedaya upaya kita cuba ambil manfaat daripada hadis ini. Baik, ikhwah, tuan-tuan dan puan-puan, boleh kita lihat hadis yang ke-7, hadis yang ke-7 dalam kitab Riyadhus Salihin. An Abi Ishaq Sa'ad bin Abi Waqqas Malik bin Uhayb bin Abd Manaf bin Abdi Manaf bin Zahrah bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay al-Qurashi az-Zuhri radhiyallahu anhu أحد العشرة المشهود لهم بالجنة رضي الله عنهم قال جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني عام حجة الوداع من وجع اشتد بي فقلت يا رسول الله إني قد بلغ بي من الوجع ما ترى وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي أفأتصدق بثلثي مالي قال لا قلت فالشطر يا رسول الله فقال لا قلت فالثلث يا رسول الله قال الثلث والثلث كثير أو كبير إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في في امرأتك قال فقلت يا رسول الله أخلف بعد أصحابي قال إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة إلا ازددت به درجة ورفعة ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون اللهم أمضي لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم لكن البائس سعد ابن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة متفق عليه. Daripada Abu Ishaq Sa'ad bin Abi Waqqas Malik bin Uhayb bin Abdul Manaf bin Zahrah bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay al-Qurashi az-Zuhri radhiyallahu anhu, salah seorang daripada 10 orang yang telah disaksikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi ahli syurga radhiyallahu anhum. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang menjengukku pada tahun Haji Wada', iaitu tahun 10 Hijrah, kerana keadaanku yang semakin parah. Maka saya bertanya, ya Rasulullah, penyakit yang ada pada saya telah sampai kepada keadaan seperti yang engkau lihat. Sementara aku adalah orang yang kaya dan tidak memiliki waris kecuali puteriku, anak perempuanku. Apakah aku bersedekah dengan 2/3 harta aku? Baginda menjawab, tidak. Aku bertanya, separuhnya wahai Rasulullah? Baginda menjawab, tidak. Aku bertanya lagi, 1/3 wahai Rasulullah? Baginda menjawab, 1/3, dan 1/3 itu banyak atau besar. Sesungguhnya kamu meninggalkan warismu dalam keadaan kaya, yakni dalam keadaan kecukupan, itu lebih baik bagi kamu berbanding kamu tinggalkan mereka dalam keadaan miskin, yang terpaksa meminta-minta daripada orang ramai. Sesungguhnya engkau tidak mengeluarkan nafkah, yang dengan nafkah itu engkau mencari wajah Allah, melainkan engkau diberi pahala kerananya, sehingga apa yang engkau letakkan pada mulut isterimu. Aku bertanya, wahai Rasulullah,
apakah aku tinggal di Mekah sesudah sahabat-sahabatku, yakni sesudah mereka pulang ke Madinah bersama engkau? Baginda bersabda, sesungguhnya engkau tidak akan ditinggalkan. Kemudian engkau melakukan amalan untuk mencari wajah Allah, melainkan kerananya engkau bertambah satu tingkatan, satu tingkat daripada ketinggian, melainkan akan ditambah kedudukan engkau. Ya, sambil-sambil membaca saya cuba perbetulkan terjemahannya. Barangkali engkau akan ditinggalkan sehingga beberapa kaum dapat mengambil manfaat daripadamu, manakala kaum yang lain mendapat kerugian keranamu. Ya Allah, perkenankan buat sahabat-sahabatku hijrah mereka, dan janganlah engkau kembalikan mereka ke belakang. Akan tetapi orang yang kasihan adalah Sa'ad bin Khawlah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengasihaninya kerana dia meninggal dunia di Mekah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tuan-tuan dan puan-puan, dalam hadis yang ke-7 ini dia menceritakan peristiwa yang berlaku kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya, saya kira salah seorang daripada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terkenal, ya. Sa'ad bin Abi Waqqas, salah seorang daripada 10 sahabat yang dijanjikan syurga, di samping Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, dan ada baki 5 lagi sahabat, 10 yang dijanjikan oleh yang dijanjikan syurga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi menyebutkan nama setiap seorang, mengatakan Abu Bakar dalam syurga, Umar dalam syurga, Uthman dalam syurga, Ali dalam syurga, dan Nabi menyenaraikan atau menyebutkan 10 orang sahabat. Salah seorangnya ialah Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, hadis ini diceritakan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas sendiri, di mana dia mengatakan dalam peristiwa Haji Wada', iaitu satu-satunya haji yang dikerjakan oleh Nabi SAW sudah baginda diangkat menjadi Rasul, atau satu-satunya haji yang dikerjakan oleh baginda setelah Nabi berhijrah ke Madinah pada tahun 10 Hijrah, yakni beberapa boleh kita kata beberapa bulan, sebelum baginda meninggal dunia. Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas, dia menceritakan bagaimana dia jatuh sakit ketika di Mekah mengerjakan Haji Wada'. Dia jatuh sakit, dan apabila sehingga ke satu tahap, bila dia jatuh sakit sehingga ke satu tahap keadaannya makin melarat, maknanya kesakitan dia makin bertambah, sehingga Nabi datang menziarahinya. Biasa kalau orang ziarah kita, maknanya sakit kita ni bukan sikit-sikit lah, kalau orang dah sampai menjenguk kita, ziarah kita, maknanya kita dalam keadaan bukan sakit-sakit biasa, maknanya keadaan kita sedikit sebanyak tenat, Baik, jadi ketika Nabi datang menziarahinya, Sa'ad bin Abi Waqqas dia mengambil kesempatan untuk bertanya kepada baginda, menceritakan keadaan dia yang sedang tenat, dan dia membayangkan bahawa dia akan meninggal dunia. Biasa lumrah kalau orang dah sakit tenat, timbul kekhawatiran dia akan meninggal dunia daripada kesakitannya itu. Jadi lihat pertanyaan dia. Dia mengatakan, sungguhnya aku ni dah sakit seperti mana yang kau lihat. Dalam masa yang sama, aku ni banyak harta. Aku ni orang yang berharta.
Dan waris aku yang terdekat adalah puteriku, anak perempuanku seorang. Maknanya tidak ada lelaki. Dan kalau untuk makluman tuan-tuan, dalam pembahagian harta pusaka, anak perempuan kalau dia seorang saja yang mewarisi harta pusaka, ini daripada kalangan keluarga yang terdekat, maknanya tidak ada adik-beradik lelaki, anak perempuan dia akan dapat 1/2, ya. Anak perempuan akan dapat 1/2. Manakala bakinya akan pergi ke waris lelaki yang lain jika ada, ya. Ini kerana ini dalam keadaan, ya, tidak ada anak lelaki. Jadi Sa'ad bin Waqqas dia mengambil maklum tentang perkara itu. Jadi timbul keinginan dalam dirinya untuk nak sedekahkan harta dia, atau dia nak mewasiatkan hartanya supaya disedekahkan. Ini antara bentuk yang boleh dilakukan, ya, untuk kalau kita ada harta yang kita nak belanjakan, tetapi kita tidak nak, bukanlah kita nak sedekahkan waktu itu. Sebaliknya kita nak sedekahkan sebahagian daripada harta kita itu selepas kita mati. Itu dinamakan wasiat. Dan untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, perbahasan tentang hukum hakam wasiat, iaitu membahagikan harta pusaka kepada selain waris, ya, membahagikan harta pusaka kepada selain waris atas permintaan si mati, atau apa yang disebutkan sebagai wasiat, asalnya datang daripada hadis Sa'ad bin Abi Waqqas ini, ya. Sumbernya, ya, sumber hukum itu datang daripada hadis Sa'ad bin Abi Waqqas, seperti yang kita akan lihat nanti. Jadi dia kata, ya, dia bertanya kepada Rasulullah, boleh tak aku wasiatkan 2/3 daripada harta aku, ya. Dia nak wasiatkan 2/3. Memandangkan, dia kata, anak aku seorang je yang waris aku, takkan harta aku semua nak pergi kat dia, atau sebahagian besarnya pergi kat dia dan sebagainya. Nabi kata tidak. Dia tanya lagi, bagaimana kalau aku wasiatkan setengah daripada harta aku, maknanya 1/2, ya. Nabi mengatakan tidak. Tidak di sini maknanya tak boleh. Kemudian dia kata, bagaimana dengan 1/3, ya. Bagaimana dengan 1/3 kalau aku wasiatkan 1/3? Nabi kata 1/3, maknanya boleh. Kalau kau nak wasiatkan 1/3, boleh. Tetapi kata Nabi, 1/3 sedangkan 1/3 itu banyak, ya. Kemudian Nabi menjelaskan lagi, sungguhnya sekiranya engkau meninggalkan waris engkau dalam keadaan kaya, ya, kaya yang hasil daripada mereka mewarisi harta engkau, itu lebih baik berbanding jika engkau tinggalkan mereka papa ke dana. Dengan engkau mewasiatkan sebahagian besar daripada harta engkau sehingga engkau meninggalkan hanya sikit saja untuk mereka warisi daripada harta engkau, lalu kesudahannya dengan harta pusaka yang sedikit yang mereka warisi, kesudahannya mereka jadi susah, ya, setelah peninggalan engkau, ya. Barangkali engkau adalah tempat mereka bergantung, ya, seperti kalau seorang bapa, ya, seorang suami. Lalu setelah engkau meninggal dunia, ya, engkau wasiatkan sebahagian besar daripada harta engkau, lalu mereka dapat sedikit. Tentunya itu akan menimbulkan kesukaran kepada mereka setelah pemergian engkau. Jadi itu kata Nabi, kau nak bagi 1/3, tapi 1/3 itu pun cukup banyak, ya. Sungguhnya jika engkau tinggalkan, ya, waris engkau dalam keadaan kaya, dalam keadaan cukup, ya, itu lebih baik berbanding kau tinggalkan mereka terpaksa meminta daripada orang ramai. Kemudian Nabi menjelaskan, sesungguhnya tidaklah engkau membelanjakan nafkah dengan engkau mengharapkan wajah Allah. Dengan engkau mengharapkan wajah Allah, disebutkan wajah Allah di sini maknanya untuk kerana Allah, ya,
engkau mengeluarkan nafkah untuk ahli keluarga engkau, untuk isteri dan anak-anak, kerana Allah. Kata baginda, tidaklah engkau berbuat demikian melainkan engkau akan diberi pahala, ya, sehingga makanan yang engkau sediakan untuk mereka menjamahnya, sesuap nasi yang engkau sediakan untuk isteri engkau, ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu semua akan diberikan ganjaran pahala buat engkau, ya. Kemudian mendengar jawapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, ya, maka itu, ya, jawapan baginda memberi pencerahan kepada pertanyaan dia itu. Tetapi kemudian dia bertanya, ya, barangkali aku akan ditinggalkan oleh para sahabatku. Yani di sini, ya, Sa'ad bin Abi Waqqas melahirkan rasa cemasnya bahawa dia akan meninggal dunia di Mekah, sehingga dia berdepan dengan keadaan di mana dia terpaksa menetap di Mekah kerana kesakitannya, manakala para sahabatnya akan berlalu pergi pulang ke Madinah, tempat mereka tinggal. Sekalipun mereka, ya, sekalipun Rasulullah dan para sahabatnya daripada kalangan muhajirin, mereka berasal di Mekah, mereka berasal dari Mekah, tetapi setelah mereka berhijrah, ini mungkin ramai yang tak tahu, setelah mereka berhijrah, maka waktu itu mereka tidak lagi melihat Mekah itu sebagai tempat tinggal mereka. Kenapa? Kerana mereka telah berhijrah meninggalkannya. Berhijrah artinya maknanya meninggalkan satu tempat. Jadi para sahabat dan Rasulullah apabila mereka tinggalkan Mekah, ya, kerana hijrah ke Madinah, mereka melihat bahawa Mekah itu mereka telah keluar daripadanya dan meninggalkannya untuk menuju ke tempat tinggal mereka yang baru, iaitu Madinah. Dan itu yang menjadi pegangan mereka, walaupun setelah Mekah jatuh ke tangan orang Islam dalam peristiwa pembukaan kota Mekah pada tahun 8 Hijrah. Walaupun Mekah, ya, setelah pembukaan kota Mekah sudah tidak lagi dijajah atau dikuasai oleh orang kafir, tetapi para sahabat yang telah berhijrah tetap terus kekal di Madinah. Ini mungkin ada yang tak tahu. Jadi mereka terus memilih untuk tinggal di Madinah. Kenapa? Kalau bukan kerana mereka ingin memelihara hijrah mereka, dan itu dianggap sebagai satu ibadah, dan memangnya adalah ibadah, dan mereka mengharapkan supaya pahala hijrah mereka itu terus mereka raih dengan sempurna dan tidak berkurang atau dibatalkan sekiranya mereka pulang semula ke Mekah, ya, sedangkan mereka dah hijrah meninggalkannya. Kalau mereka pulang, walaupun dalam keadaan Mekah sudah kembali ke tangan orang Islam, mereka khawatir kalau mereka pulang, maka pahala hijrah mereka tidak akan sempurna, pahala hijrah mereka akan berkurangan, ya, dan seumpamanya. Kerana itu mereka tak kembali, tak pulang semula ke Mekah. Demikian juga dalam Haji Wada, mereka kalau sedaya upaya tak nak tinggal lama-lama di Mekah itu. Sebab tu kalau kita lihat dalam peristiwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakan Haji Wada, ya, berapa lama Nabi tinggal di Mekah, ya, dalam proses dia melaksanakan haji. Ternyata bahawa Nabi tidak tinggal di Mekah melebihi apa yang perlu. Hanya beberapa hari untuk nak selesaikan ibadah hajinya. Dan kita lihat sejurus selepas Nabi selesai, Nabi terus pulang semula ke Madinah, ya. Kenapa? Kerana mereka khawatir kalau mereka terus tinggal di Mekah, maka, ya, waktu itu akan barangkali
perasaan akan berubah, ya, dan seumpamanya, lalu mereka terus tetap di Mekah dan seumpamanya. Jadi mereka nak elak daripada keadaan-keadaan yang seperti itu, ya. Baik, kemudian, ya, sesudah Sa'ad, ya, Sa'ad bin Abu Waqqas, dia bertanya, ya, apakah aku akan ditinggalkan di Madinah? Apakah aku akan ditinggalkan di Mekah manakala para sahabat yang lain pulang ke Madinah bersama dengan engkau, wahai Rasulullah, ya? Apa jawab Nabi? Jawab Nabi, sesungguhnya engkau tidak akan ditinggalkan. Apa maksudnya? Ya. Ini adalah penjelasan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, bahawa Sa'ad bin Abi Waqqas, dia tidak akan meninggal dunia daripada kesakitan yang sedang dihadapinya itu pada waktu itu. Nabi kata engkau tidak akan tinggalkan. Maknanya engkau tak berapa lama lagi engkau akan kembali sihat dan engkau akan dapat pulang bersama kami ke Madinah. Lihat. Sesungguhnya engkau tidak akan ditinggalkan dan engkau akan dapat melaksanakan amalan dengan engkau mengharapkan wajah Allah, melainkan dengannya ditinggikan darjat kedudukan engkau, ya. Kemudian baginda menjelaskan lagi, dan barangkali, ya, barangkali umur engkau akan panjang, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa la'allaka an tukhallaf. Maknanya barangkali bukan sahaja engkau tak akan meninggal dunia di sekarang di Mekah, sebaliknya keadaan kau selepas ini akan pulih dan kau akan kembali ke Madinah. Bukan itu saja, bahkan barangkali umur engkau akan panjang. Kenyataan Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini tidak lain dan tidak bukan adalah berdasarkan wahyu, bukan sangkaan atau telahan dan sebagainya. Dia adalah berdasarkan petunjuk wahyu. Dan memang ternyata Sa'ad bin Abi Waqqas, ya, seperti yang dinyatakan oleh Nabi, dia dalam hadis ini, dalam peristiwa ini, dia tak meninggal dunia pun. Dia tak meninggal dunia di Mekah pun. Dia dapat kembali ke Madinah bersama Rasulullah, dan memang benar ternyata umur dia panjang. Dan Nabi kata apa? Barangkali umur kau panjang, di mana akan ada sebahagian kaum yang dapat mengambil manfaat daripada engkau, manakala sebahagian yang lain akan mendapat mudarat. Apa maksudnya? Ini merujuk kepada, ya, peristiwa kaum muslimin membuka negeri Iraq jauh selepas Rasulullah sudah wafat. Umat Islam, ya, terus gigih menyebarkan dakwah, dan antaranya, ya, berlakulah pembukaan kota-kota baharu Islam. Dan antara kota-kota baharu yang dibuka itu ialah Iraq. Lihat jarak Madinah dengan Iraq jauh, ya, melebihi 1000 kilometer. Iraq telah berjaya dibuka oleh kaum muslimin yang dipimpin oleh tidak lain dan tidak bukan Sa'ad bin Abi Waqqas. Maka dengan pembukaan negeri Iraq oleh kaum muslimin yang dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas, ternyata seperti yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebahagian kaum mendapat manfaat daripadanya, iaitu kaum muslimin yang yang memperoleh harta ghanimah yang cukup besar daripada pembukaan Iraq, negeri Iraq itu. Dan dalam masa yang sama ada sebahagian kaum yang lain mendapat mudarat. Ini merujuk kepada orang-orang kafir, ya, yang dibunuh, ya, dalam peristiwa, ya, perang, dalam proses pembukaan negeri Iraq itu, ya. Baik, kemudian, ya, Nabi
Nabi mendoakan, mengatakan, ya Allah, ya Allah, luluskan atau perkenankan buat para sahabatku hijrah mereka. Yang ini terimalah hijrah mereka. Apa hijrah mereka? Iaitu daripada Mekah ke Madinah. Mengenangkan pada awalnya Sa'ad bin Abi Waqqas melahirkan rasa khawatirnya bahawa dia akan meninggal dunia di Mekah yang kita sebutkan tadi. Sedangkan para sahabat yang berhijrah ke Madinah sedaya upaya mereka, kalau boleh mereka nak mereka nak meninggal dunia di Madinah. Jangan, mereka sedaya upaya tak nak meninggal dunia di Mekah, kerana mereka khawatir bahawa itu sedikit sebanyak akan mengurangkan pahala hijrah mereka. Jadi itu datang doa Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini. Ya Allah, perkenankan buat para sahabatku hijrah mereka, yakni dari Mekah ke Madinah. Dan janganlah engkau kembalikan mereka ke belakang. Maknanya janganlah engkau menyebabkan mereka berpaling tadah, berpaling tadah daripada kebenaran, berpaling tadah daripada hijrah yang mereka telah laksanakan. Kemudian kata Nabi, akan tetapi yang kesihan ialah Sa'ad bin Abi Khawlah, atau Sa'ad bin Khawlah. Nabi melahirkan rasa kesihan dia dengan seorang lagi sahabat daripada kalangan Muhajirin bernama Sa'ad bin Khawlah, yang juga daripada kalangan mereka yang turut serta dalam perang Badar. Sa'ad bin Khawlah dialah yang meninggal dunia di Mekah dalam peristiwa Haji Wada'. Jadi kita ada dua Sa'ad di sini. Satu Sa'ad bin Abi Waqqas, satu lagi Sa'ad bin Khawlah. Sa'ad bin Khawlah dia meninggal dunia sebelum dalam peristiwa hadis Sa'ad bin Abi Waqqas ni. Dalam tempoh Haji Wada' itulah. Jadi Nabi melahirkan rasa kesian kerana Sa'ad bin Khawlah meninggal dunia di Mekah dalam semasa Haji Wada' tu. Sedangkan para sahabat umumnya mereka sedaya upaya tak nak hal sedemikian berlaku kepada mereka. Mereka tak nak meninggal dunia di Mekah. Sebolehnya mereka mengharapkan supaya dapat meninggal dunia di tempat negeri mereka berhijrah kepadanya, iaitu Madinah. Tetapi itulah, sya Allah wa ma fa'al, Allah takdirkan bahawa Sa'ad bin Khawlah meninggal di Mekah. Jadi Nabi melahirkan rasa kasihannya terhadap Sa'ad bin Khawlah itu. Baik, ikhwah, tuan-tuan dan puan-puan, antara faedah yang dapat kita simpulkan daripada hadis yang ke-7 ini daripada kisah Sa'ad bin Abi Waqqas ini, yang pertamanya ialah tentang anjuran menziarahi orang sakit, buat pemerintah, buat orang tinggi, penguasa, atau orang atau yang selainnya. Jadi Rasulullah selaku pemimpin, kedudukannya tidak menghalangnya untuk menziarahi sahabatnya yang sakit. Lebih-lebih lagi kalau sekiranya seorang itu sudah sakit kuat, orang kata sakit amat, lagilah dianjurkan untuk kita menziarahinya. Juga dalam hadis ini menjelaskan tentang ganjaran mengeluarkan nafkah, ganjaran membelanjakan nafkah untuk ahli keluarga sekiranya ia dilakukan dengan niat yang betul. Jangan sekali-kali kita menyangka bahawa apa juga yang kita belanjakan untuk ahli keluarga kita daripada nafkah yang kita sediakan untuk mereka adalah suatu yang sia-sia. Barangkali sebahagian mungkin merasakan sedemikian kerana
dah selalu dah selalu duk sediakan makan minum, sediakan pakaian, tempat tinggal, perkara-perkara asas yang perlu disediakan oleh seorang bapa atau seorang suami. Barangkali dah terlalu biasa, sampai ke satu masa kita rasa benda tu tidak lagi penting. Kita rasa seolah-olah apa yang kita lakukan itu sia-sia dan seumpamanya. Lalu barangkali timbul keinginan untuk kita nak berbelanja untuk orang lain pula, dengan kita sisihkan ahli keluarga kita. Sedangkan ini adalah satu yang tidak patut. Kerana apabila kita sebut nafkah merupakan tanggungjawab yang merupakan satu kewajipan, satu kewajipan atas seorang bapa atau seorang suami. Afwan. Alhamdulillah. Baik. Jadi kembali kepada nafkah tadi. Nafkah adalah satu kewajipan. Kewajipan atas si bapa atau si suami untuk dia sediakan. Jadi kita lihat nafkah satu benda yang wajib. Dan kalau kita bandingkan dengan sedekah. Sedekah ialah apa yang kita belanjakan untuk kita kata orang yang bukan daripada kalangan tanggungan kita lah. Kepada orang luar, orang yang jauh. Kepada fakir miskin dan seumpamanya. Kalau kita lihat antara kedua-dua ini, iaitu nafkah dengan sedekah, satu wajib, satu sunat, yang mana yang lebih utama di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala? Jangan kita keliru atau salah faham. Apa yang utama ialah nafkah, kerana dia benda wajib. Justru maksud di sini bahawa dalam seorang suami atau bapa menunaikan tanggungjawab menyediakan nafkah untuk mereka yang di bawah tanggungannya, jangan sekali-kali dia melihatnya sebagai sesuatu yang tidak penting atau tidak signifikan. Apatah lagi, jangan sekali-kali dia menyangka ia sebagai sesuatu yang sia-sia dan seumpamanya. Bahkan setiap apa yang dia belanjakan, setiap satu sen yang si suami atau si bapa belanjakan untuk isterinya atau anak-anaknya, yakinlah bahawa ia dijanjikan pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Juga di antara apa yang disimpulkan daripada hadis ini, ialah berkenaan permasalahan wasiat yang kita sebutkan tadi, bahawa hadis ini menjadi asas dalam persoalan wasiat. Dan seperti mana yang ditetapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti mana yang dijelaskan oleh Nabi, bahawa dalam permasalahan wasiat, iaitu harta yang hendak diserahkan kepada selain waris sesudah seseorang itu meninggal dunia, apa yang ditetapkan oleh syariat ialah bahawa hendaklah jumlah itu tidak melebihi 1/3. Dan perhatikan, Nabi mengatakan 1/3, dan 1/3 itu banyak, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. 1/3 itu banyak atau besar. Maksudnya 1/3 itu adalah maksimum. Dengan kata lain, sekiranya dikurangkan lagi, sekiranya seorang itu berwasiat dengan jumlah yang lagi kurang daripada 1/3, itu lagi bagus. Itu lagi bagus. Perlu dijelaskan perkara ini kerana ramai yang mungkin keliru, menyangka bahawa kalau wasiat sebaiknya 1/3 berdasarkan dalam hadis Sa'ad bin Abi Waqqas ini. Sedangkan ini keliru. Jangan lupa Nabi kata 1/3, dan 1/3 tu banyak. Maknanya itu dah maksimum dah tu. Kalau dikurangkan lagi bagus. Kenapa?
Nabi menjelaskan dalam ayat yang berikutnya, sesungguhnya engkau meninggalkan waris engkau dalam keadaan kaya, dalam keadaan ada kecukupan, itu lebih baik ya, berbanding sekiranya engkau meninggalkan mereka dalam keadaan papa kedana, terpaksa meminta-minta daripada orang ramai ya. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, kita ambil satu lagi hadis ya, iaitu hadis yang ke-8. Baik. Hadis yang ke-8 ya, daripada kitab Riyadhus Salihin kita ini, an Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum, rawahu Muslim. Daripada Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah tidak memandang kepada tubuh badan atau rupa paras kamu, akan tetapi dia melihat hati dan amalan kamu. Ya, hadis riwayat Muslim. Baik, kita perhatikan hadis yang ke-9 ini. Dan kalau ada siapa yang ada naskah ya kitab Riyadhus Salihin ini, mungkin dia perasan dalam hadis yang ke-8 yang baru kita baca tadi, perkataan yang terakhir dalam matan hadis tadi, wa a'malikum, diletakkan dalam kurungan. Diletakkan dalam kurungan. Wa amalikum maknanya dan amalan kamu, itu diletakkan dalam kurungan. Kerana hadisnya diriwayatkan oleh Imam Muslim, tetapi Imam An-Nawawi apabila dia memuatkan hadis yang ke-8 ini, dia memilih lafaz daripada riwayat Imam Muslim tanpa perkataan wa a'malikum dan amalan kamu pada bahagian akhir hadis tu. Kerana Imam Muslim dia membawakan hadis yang ke-8 ni dalam kitab sahihnya, Sahih Muslim, di 3 tempat yang berbeza. Dan Imam An-Nawawi memilih salah satu daripada 3 tempat ini dalam Sahih Muslim tanpa tambahan bahagian akhir itu, wa a'malikum. Jadi sewajarnya beliau mendatangkan riwayat hadis yang ke-8 ini dengan sepenuhnya ya, tetapi dia tertinggal bahagian yang terakhir itu. Walhal kalau kita perhatikan bahagian akhir hadis itu, sesungguhnya Allah tidak melihat tubuh badan dan rupa paras kamu, akan tetapi dia melihat hati dan amalan kamu. Dan amalan kamu, bahagian tu cukup penting dan signifikan untuk kita memahami hadis yang ke-8 ini dengan betul. Kerana percaya atau tidak, jika ditinggalkan bahagian yang terakhir itu, ya, seperti yang dilakukan oleh Imam An-Nawawi, sesungguhnya Allah tidak melihat tubuh badan dan rupa paras kamu, akan tetapi dia melihat hati kamu. Kalau kita berhenti kat situ, sedar tak sedar ini akan membuka ruang kepada golongan Murji'ah moden pada zaman sekarang, yang pada hari ini mungkin turut dikenali dengan golongan liberal, untuk mereka menyelewengkan hakikat erti iman itu dengan mengatakan bahawa iman itu di hati, dan apa yang penting ialah isi hati. Barangkali mereka akan membawakan riwayat Imam Muslim ini tanpa bahagian dan amalan kamu tadi tu. Kerana Nabi SAW sendiri menyatakan, dan dia
sedangkan Allah hanya melihat hati kamu. Maknanya apa yang penting hati. Sedangkan itu dia tidak tepat. Kerana riwayat hadis ini dengan selengkapnya ialah apa? Bukan sahaja hati. Sebalik, Allah melihat hati dan amalan kamu. Jadi tambahan dan amalan kamu penting untuk dinyatakan di sini, ya. Baik. Jadi kita lihat ya hadis Abu Hurairah ini, disebutkan nama beliau yang sebenar iaitu Abdul Rahman bin Sakhr. Itu nama Abu Hurairah yang sebetulnya, sedangkan Abu Hurairah itu hanya kunyah beliau atau gelaran beliau. Dia meriwayatkan ya hadis Nabi SAW, sesungguhnya Allah tidak melihat tubuh badan dan rupa paras kamu. Apa maksudnya? Yakni sesungguhnya Allah tidak memberi ganjaran pahala atas rupa tubuh badan atau atas rupa paras kamu, berdasarkan tubuh badan atau berdasarkan rupa paras kamu. Kerana kalau diperhatikan ya, tubuh badan dan paras rupa ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang Allah jadikan bukan dengan pilihan kita. Sebaliknya apa yang kita dibebankan dengannya, kita dihukum mukallaf dengan amalan kita. Jadi amalan kita yang akan dihitung dan dipersoalkan. Adapun soal keadaan tubuh badan kita bagaimana, soal rupa paras kita, warna kulit kita putih atau hitam, ya, sama ada kita tinggi atau rendah dan sebagainya, ini dosa dan pahala dia tidak berkait dengan semua ini. Sebaliknya apa yang akan dihisapkan atas kita ialah amalan kita. Dan amalan turut merangkumi apa yang ada dalam hati kita. Kerana amalan itu dia terbahagi kepada 3 kategori. Amalan hati, amalan lisan dan juga amalan anggota, ya. Jadi ini penting untuk ditegaskan bahawa kenyataan apa yang penting ialah hati, ya, itu tak tepat. Bahkan apa yang penting ialah hati dan amalan kita. Dan boleh kita tambah lagi dengan kita jelaskan bahawa keadaan hati dan amalan sangat berkait antara satu sama lain. Keadaan jiwa seseorang itu sangat berkait rapat dengan perbuatan dia, perbuatan anggota dia. Hubungan antara zahir, iaitu perbuatan, termasuk percakapan, sangat berkait rapat dengan keadaan hati seseorang atau apa yang disebut dengan batin, ya. Zahir dan batin manusia ya sangat berhubung rapat. Dengan kata lain, zahir mencerminkan batin seperti mana batin ya mencerminkan zahir. Sekiranya tindak tanduk seseorang, perbuatan dia atau kata-kata dia baik, maka itu merupakan cerminan baiknya hati dia. Demikian sebaliknya, sekiranya perbuatan seseorang buruk, perkataan dia buruk, maka ini semua cerminan bahawa hatinya pun demikian, ya.
Adapun andaian sebahagian orang memberi alasan, ya, apabila ditegur tentang perbuatannya yang buruk, seperti tidak solat, ya, seperti tidak menutup aurat dan sebagainya, dia berdalih dengan memberi alasan apa yang penting ialah hati. Jadi ini jawapan yang keliru, ini pemahaman yang keliru. Bahkan orang yang berkata sedemikian boleh dihujat dengan mengatakan bahawa andainya hati engkau bersih, nescaya ia akan terserlah, ya, pada perbuatan engkau, ya, dengan engkau melaksanakan solat, dengan engkau, ya, menutup aurat dan seumpamanya. Ikhwah, tuan-tuan dan puan-puan, mungkin saya ingat kita boleh tambah lagi satu hadis, ya. Kita lihat hadis yang ke-9 pula. An Abi Musa Abdullah bin Qais al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil rajul yuqatilu syaja'atan wa yuqatilu hamiyatan wa yuqatilu riya'a ayu dhalika fi sabilillah faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qatala litakuna kalimatullahi hiya al-'ulya fahuwa fi sabilillah muttafaqun alaih. Daripada Abu Musa Abdullah bin Qais al-Ash'ari radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang seorang lelaki yang berperang kerana dorongan keberaniannya, kerana dia seorang yang berani. Seorang lagi yang berperang kerana sifat ta'assubnya, atau sifat fanatiknya, atau sifat perkaumannya. Dan seorang yang berperang kerana riak, yakni supaya dilihat orang, supaya mendapat kepujian, supaya mendapat pujian dan kedudukan dan sebagainya. Manakah di antara mereka yang dikira berperang di jalan Allah, yakni diberikan ganjaran atas perangnya, atas jihadnya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa berperang supaya kalimah Allah menjadi yang tertinggi, maka dialah yang berperang di jalan Allah. Ya, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kita lihat hadis ini tentang orang yang berjihad di jalan Allah. Siapakah orang yang dikira berjihad di jalan Allah? Nabi SAW mengatakan, barang siapa berperang di sini maknanya berjihad supaya kalimah Allah menjadi yang tertinggi. Perkataan kalimah Allah, barang siapa yang berjihad supaya kalimah Allah. Kalau di negara kita baru-baru ni ada polemik tentang kalimah Allah. Adakah itu yang dimaksudkan dalam hadis ini? Jawapannya tidaklah. Kata Nabi, man qatala litakuna kalimatullah hiya al-ulya. Barang siapa yang berperang supaya kalimah Allah menjadi yang tertinggi, maka dialah yang berperang di jalan Allah. Kalimah Allah di sini maknanya dakwah Islam, agama Islam. Barang siapa yang berperang kerana Allah, barang siapa yang berperang untuk menyebarkan agama Allah, iaitu Islam, ya. Itu maksud barang siapa yang berperang supaya kalimah Allah menjadi yang tertinggi. Maknanya barang siapa yang berjuang, berjihad untuk meninggikan agama Allah, agama Islam, untuk meninggikan nama Allah, yakni supaya Allah diesakan, supaya Allah jangan ada manusia yang menyekutukannya. Ini semua membawa makna yang serupa.
Ya. Adanya riwayat-riwayat yang lain, tuan-tuan dan puan-puan, menjelaskan sebab-sebab kenapa manusia secara amnya berperang. Perang ini daripada dulu lagi, tuan-tuan. Ya. Perang, manusia berperang sudah beribu-ribu tahun. Semenjak awal lagi. Termasuk ketika zaman Rasulullah, bahkan sehingga baru-baru ini, bahkan ada di setengah negara Islam yang bergolak dengan perang sedara dan seumpamanya. Ada dalam setengah riwayat yang lain yang menjelaskan tentang sebab manusia berperang. Manusia berperang ada 5 sebab. Yang pertama, untuk mendapatkan rampasan perang, untuk mendapat ghanimah. Manusia berperang untuk menunjukkan keberanian atau untuk membuktikan keberanian. Ada yang berjuang, berperang kerana riak, supaya dilihat orang dan dipuji dan seumpamanya. Ada yang berperang kerana perasaan taksubnya, kerana sifat perkaumannya, sifat kebangsaannya, untuk nak mempertahankan maruah keluarga, maruah bangsa, maruah tanah air dan seumpamanya. Dan ada yang berperang kerana nak menuntut balas, yakni untuk melepaskan rasa marah. Jadi daripada sebab-sebab manusia berperang ini, yang mana satu yang betul? Ya. Dan kalau kita perhatikan sebab-sebab ini, dia agak dia agak kompleks, kerana dia melibatkan perasaan. Justru kita lihat dalam jawapan Nabi, jawapan yang diberikan oleh Nabi SAW, apabila Nabi ditanya tentang seorang yang berperang kerana dorongan keberaniannya, ada yang berperang kerana sifat taksubnya, ada yang berperang kerana riak, yang mana suatu jihad fisabilillah, Nabi tidak menafikan 3 sebab ini. Sebaliknya, Nabi memberikan jawapan yang bijaksana. Nabi memberikan jawapan yang komprehensif, ringkas lagi padat, supaya tidak ada sebarang kekeliruan. Nabi menjelaskan, barang siapa berperang supaya kalimah Allah menjadi yang tertinggi, maka dialah yang berperang di jalan Allah. Nabi tak sebut pun tentang orang yang berperang kerana keberanian dan sebagainya. Nabi memberikan terus jawapan yang betul. Barang siapa yang berperang untuk meninggikan kalimah Allah, untuk meninggikan agama Islam, maka dialah yang berperang pada jalan Allah. Ya. Maksud di sini, tuan-tuan dan puan-puan, hendaklah dalam perjuangan seseorang itu menetapkan niat asalnya untuk meninggikan kalimah Allah. Hendaklah dia menetapkan niatnya kerana Allah. Ya. Hendaklah perjuangannya kerana itu. Tidak boleh ada yang lain. Ini maksud ikhlas. Ini maksud ikhlas dalam jihad. Dan insya-Allah kita sedia maklum bahawa dalam apa juga ibadah, syarat utamanya kena ikhlas. Yani hendaklah dilakukan kerana Allah semata-mata. Tak boleh dilakukan satu ibadah itu sebahagiannya kerana Allah dan sebahagian yang lain kerana yang lain dan seumpamanya. Tak boleh. Tak kira salat, puasa, zakat, haji dan sebagainya. Termasuklah jihad. Hendaklah ia dilakukan kerana Allah semata-mata. Niat asalnya hendaklah kerana Allah. Adapun sekiranya seorang itu dia berjuang, ya, lalu dia mendapat kemenangan dan mendapat ghanimah, mendapat keuntungan, harta rampasan perang dan sebagainya, adakah
perolehannya itu merosakkan jihadnya? Jawapannya tidak. Selagi mana niat asalnya untuk dia berjuang kerana Allah, maka keuntungan atau habuan yang didapat itu semua merupakan kesenangan yang Allah segerakan buat dia, dan dia tidak sedikit pun merosakkan ibadah jihadnya itu. Jadi maksud di sini ialah niat asal jihad itu hendaklah kerana Allah, dimulakan dengan niat yang betul. Dalam masa yang sama, sekiranya ada datang menyusup perasaan dorongan kerana berani, keinginan untuk nak mendapatkan ghanimah dan sebagainya, tidak dinafikan bahawa dorongan-dorongan ini sedikit sebanyak boleh merosakkan keikhlasan tadi. Maka hendaklah seseorang itu tidak melayan perasaan-perasaan yang seperti ini yang boleh mengubah niatnya. Sama seperti dalam solat. Solat yang kita kerjakan perlulah kerana Allah. Tetapi boleh sahaja bila kita dah takbir Allahu Akbar, kemudian dalam solat, tak semena-mena timbul dalam hati kita, kita nak mengelokkan solat kita supaya orang dengar, orang lihat dan sebagainya. Adakah itu boleh merosakkan solat? Kita kata sekiranya dia tidak melayan bisikan-bisikan itu, perasaan-perasaan itu, dan dia bermujahadah, memastikan niatnya ikhlas, maka itu insya-Allah tidak ada masalah, tidak akan merosakkan ibadahnya. Masalahnya ialah kalau sekiranya dia melayan perasaan itu, melayan perasaan riya, perasaan ujub, atau apa niat-niat yang selain daripada Allah, yakni untuk keduniaan dan sebagainya, ini yang boleh merosakkan amal ibadah seseorang, termasuklah dalam bab jihad. Dan saya teringat dalam peristiwa ada bukan pemberontakan, ada serangan daripada tentera Jamaluddin Kiram atau macam mana, di Lahad Datu beberapa tahun sudah. Negara kita didatangi oleh sekumpulan militan yang menyerang di negeri Sabah, di wilayah Lahad Datu secara spesifik. Kalau kita perhatikan kumpulan militan tersebut, jangan terkejut sekiranya mereka datang nak mengambil alih negeri Sabah itu di bawah slogan jihad. Mereka datang ke wilayah atau di negeri di wilayah Lahad Datu tu di bawah slogan jihad. Mereka nak berperang atas nama jihad fi sabilillah. Tetapi sejauh mana mereka datang ke negeri Sabah, di wilayah Lahad Datu, dengan membawa senjata, alat kelengkapan perang, sejauh mana mereka benar-benar niat mereka nak berjihad? Adakah benar mereka datang untuk nak meninggikan kalimah Allah? Kerana itulah satu-satunya jihad yang benar. Satu-satunya jihad yang benar ialah jihad untuk meninggikan kalimah Allah, seperti mana dalam jawapan Nabi SAW dalam hadis yang ke-9 ni. Selain daripada tujuan jihad untuk meninggikan kalimah Allah, itu adalah jihad atas niat keduniaan. Jadi kembali kepada tentera Kiram tadi, mereka datang atas nama jihad. Tetapi kalau diperhatikan, diperhalusi secara dekat, jauh sekali daripada jihad dengan niat tujuan sebenar mereka. Walhal niat mereka tidak lain dan tidak bukan melainkan untuk nak merampas kembali apa yang mereka dakwa sebagai hak mereka. Yakni dia adalah satu urusan keduniaan, tak ada kena-mengena dengan nak meninggikan kalimah Allah dan sebagainya.
hanya sekadar slogan saja. Mereka datang nak menuntut wilayah yang kononnya milik mereka. Yang mereka nak menuntut ghanimah. Mereka nak menuntut habuan perang. Itu niat mereka. Bahkan di ura-uranya mereka dijanjikan habuan-habuan yang tertentu. Tentera-tentera kiram itu dijanjikan habuan yang tertentu. Jadi itu, sebab itu mereka berani untuk datang angkat senjata di negeri Sabah tak berapa lama dulu. Ini ditambah lagi kalau dilihat pada ini yang diceritakan oleh pihak keselamatan, bahawa anggota tentera kiram itu, setiap seorang tu penuh badannya dengan tangkal, dengan tulisan-tulisan mentera. Jadi masakan seorang yang nak berjihad, tetapi ini cara pembawakan dia, ini cara tindak tanduk dia, badan penuh tangkal dan sebagainya. Ini bukan nak meninggikan kalimah Allah. Ini jelas ada niat yang jauh menyimpang daripada ikhlas kerana Allah. Jadi itulah itu yang dapat kita katakan di sini, tuan-tuan dan puan-puan, untuk kuliah pada malam ni. Jadi saya kira kita boleh berhenti di situ untuk kali ini, dan insya-Allah sehingga kita bertemu lagi. Dan boleh saya ambil kesempatan di sini untuk ucapkan selamat menyambut bulan puasa, dan semoga amal ibadah yang kita kerjakan sepanjang di bulan Ramadan nanti, ibadah puasa dan ibadah solat tarawih, qiyamul lail, diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, saya akhiri dengan tazkir kafarah. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.